Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh tolong maklum dalam grup. Kita nak mula dah insya-Allah. Ada sebarang soalan berkait dengan pelajaran lepas? Sebelum kita mulakan. Babul zakah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada hari ini bersama-sama dengan kitab Al-Mukhtasar Al-Latif yang merupakan ringkasan kepada kitab Al-Mukhtasar Al-Kabir ataupun ringkasan kepada Muqaddimah Al-Hadramiyah. Jadi kita dah sampai pada akhir perbahasan Kitabu As-Salah. Lepas ni kita akan masuk Kitabul Zakah, Kitabul Shaum, Kitabul Hajj. Lepas tu sedikit mengenai asas muamalat. Kemudian kita khatam kitab ini insya-Allah. Insya-Allah. Bismillah. Jadi kita baca faslun tajhizul mayyiti wa huwa ghusluhu wa takfinuhu was salatu alaihi wa dafnuhu fardhu kifayatin. Jadi menguruskan mayat. Menguruskan mayat. Wa huwa ghusluhu. Tajhizul mayyit itu menguruskan mayat itu ada berapa? Dalam kitab disebut 4. Yang sebenarnya 5 perkara lah wajib ke atas sebahagian kaum muslimin. Yang pertama, ghusluhu, mandikan dia, mandikan mayat. Yang kedua, takfin, kafankan dia. Yang ketiga disebut dalam syarah hamluhu, lepas kafankan tu tak, kita semayang dululah. Kita semayang dulu, lepas tu kita bawa ke kubur. Jadi alhamlu juga wajib, bawa ke kubur juga wajib. Lepas sembahyang duduk kat rumah tak tertanam kawan tu, jadi kena bawa ke kubur. Jadi bawa ke kubur juga fardu kifayah. Dan bawa tu mesti bawa dalam keadaan yang dihormatilah. Tak boleh letak atas belakang mayat tu. Kita usung tu atas belakang kita ni, jalan tak boleh. Ataupun kita tarik, terseret mayat tu di atas tanah, tak boleh. Ataupun kita pakai apa tu, kereta sorong, tak boleh. Tu menghina si mayat. Jadi kena memuliakan dia sebagaimana dia sedang hidup. Wassalatu alaih, dan sembahyangkan dia, dan kafan dan tanam dia. Itu 5 perkara tu fardu kifayatin.
Fardu kifayah ke atas siapa? Ke atas setiap orang Muslim yang tahu dia mati. Sekalipun bukan merupakan keluarga si mati. Sekalipun bukan merupakan keluarga si mati. Sekalipun dia tidak berada di kawasan tu. Tak? Ketika itu fardu kifayah bagi dia sebab dia tahu si mayat tu mati untuk diuruskan si mayat. Itu pun kalau orang kawasan tu tak urus lah. Contohlah orang ni dibenci oleh masyarakat setempat. Jadi tak ada orang urus dia. Kita duduk jauh sikit daripada tempat tu. Dan kita tahu dia mati dan kita tahu dia tidak diurus. Wajib kita pergi uruskan dia. Itu kalau kita tahulah. Okey. Fardu kifayah ni yang kita kehendaki daripada fardu kifayah ialah berlakunya perbuatan memandikan, mengkafankan, sembahyang, tanam, bawa ke kubur. Tak. Tanpa kita pandang kepada individu. Ali ke, Abu ke, Zaid ke, Muhammad ke. Yang itu tak kisah. Yang penting, apa yang kita nak 5 perkara itu tertunai. Tak. Itu maksud fardu kifayah. Kalau fardu ain, solah kena sembahyang. Amirul kena sembahyang. Syahmi kena sembahyang. Kita memang pandang pada setiap orang. Pada setiap zat. Ni nama dia siapa? Muhammad sembahyang. Kamu Aliyah sembahyang. Kat sini tak. Yang penting tujuan tu tercapai. Siapa nak buat? Tak kisah. Siapa yang nak laksanakan tidak kisah. Dan yang ada satu perkara yang penting dalam fardu kifayah ni yang mungkin kita salah faham. Fardu kifayah ni sebenarnya wajib ke atas setiap orang. Cuma dosa tu gugur bila mana sebahagian dah laksanakan. Jadi contoh, ada orang mati. Satu kampung tu wajib uruskan. Okey. Bila ada sebahagian daripada orang kampung tu dah pergi untuk uruskan, baru gugur bagi pihak yang lain. Sebab tu bila semua tak buat, semua berdosa. Sebab tuntutan daripada pada permulaannya, tuntutan bagi setiap orang. Setiap individu yang kat tempat tu yang tahu dia mati, dia kena uruskan. Bila semua tak buat, maka bila tuntutan bagi setiap orang berdosa. Jadi permulaan tuntutan setiap orang kena buat. Tapi bila dah ada sebahagian mula pergi dan uruskan, yang tak pergi tu tidak dapat dosa. Sebab tu dalam kitab dia sebut dalam syarah wa yajibu 'alal kulli wa yasqutu bi fi'lil ba'dil qa'imi bi fardil kifayah. Okey, baca terus matan. Wa aqallu ghuslihi ta'mimu badanihi sya'ran wa basharan bil ma'il khalis ba'da izalatin najasah. Sekarang ni kita nak masuk cara untuk memandikan mayat. Sekurang-kurang cara untuk memandikan mayat ialah ini sekurang-kurangnya. Kalau kesempurnaannya banyaklah caranya. Banyak dia punya kaifiatnya. Tapi sekurang-kurangnya ialah kita mesti ratakan badan dia, sama ada rambut dia, bulu dia, kulit dia dengan air yang suci. Yang khalis tu mana yang kosong, tak bercampur dengan benda lain lah. Selepas kita buang najis yang ada di atas badan dia. Boleh? Okey, ba'da izalatin najasah, selepas buang najis. Jadi adakah nak basuh selepas, adakah kita nak mandikan, nak ratakan tubuh badan dia dengan air selepas kita buang najis? Adakah disyaratkan buang najis dulu baru boleh kita mandikan? Okey. Yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, tidak diwajibkan kita buang najis dulu. Tu. Bila mana najis tu boleh dihilangkan dengan sekali basuhan. Jadi contohlah si mayat tu, atas badan dia ada air kencing. Air kencing sikit lah, 2-3 titik. Air kencing tu kalau kita letak air, sekali letak air je, air kencing tu akan hilang. Betul tak? Tu. Kalau jenis najis begitu, dengan sekali aliran dah hilang, maka memadai sekali basuhan. Sekali basuhan tu maknanya sekali aliran untuk buang najis dan juga untuk mengangkat hadas. Maknanya kita tidak perlu basuh dulu. Sekali basuhan untuk buang najis, basuhan kedua untuk mengangkat hadas. Tak. Memadai sekali basuhan untuk cover dua perkara.
Iaitu pertama buang najis, yang kedua untuk mengangkat hadas. Yang kena dua basuhan tu bila? Kalau najis tu jenis banyak, sekira-kira tidak hilang dengan sekali basuhan. Tak. Kita buang najis tu, sekali basuh tak hilang, dua kali basuh tak hilang, tiga kali basuh tak hilang. Maka kita basuh dulu, hilangkan najis dulu. Lepas najis hilang, barulah kita basuh untuk angkat hadas. Jadi banyak basuhan lah. Contoh 3 kali basuhan untuk hilangkan najis. Basuhan keempat tu barulah untuk mengangkat hadas. Tapi kalau air kencing sekadar 2-3 titik, sekali alihkan air, najis hilang, hadas juga terangkat. Tapi kat sini rasanya kalau mandi jenazah bukan untuk mengangkat hadas. Mandi jenazah bukan untuk mengangkat hadas. Dia wajib mandi. Kita wajib mandikan dia, tapi tujuan bukan untuk mengangkat hadas. Sebab apa? Punca dia berhadas apa? Punca si mayat tu berhadas ialah sebab mati. Mati tu boleh hilang tak daripada diri dia? Tak boleh hilang sampai ke bila-bila lah. Kawan tu bila dah mati, mana boleh nak hidup balik. Jadi punca kepada wujudnya hadas ialah mati. Punca tu kita tak boleh nak hilangkan sampai bila-bila. Jadi macam mana hadas nak terangkat? Kita basuh, mandikan, okey, hadas terangkat. Contoh kita sebut hadas terangkat. Dia mati. Jadi hadas masih ada. Mandikan lagi, dia mati lagi. Tak? Jadi tujuan kita mandikan bukan untuk mengangkat hadas lah, tapi satu perintah daripada Allah Ta'ala. Berbeza dengan kita. Kita ada hadas besar, kita mandi, hadas terangkat. Sekarang ni bukan begitu. Okey, selesai. Wa ammal kafanu. Jadi itulah sekurang-kurang mandi. Katakan air macam mandi wajib betul lah. Pada seluruh anggota badan dia yang zahir. Tak, sama ada bulunya, kulitnya dengan air yang mutlak. Terus wa ammal kafanu fa aqalluhu ma yasturul aurah. Wal afdalu lirrajuli salasu lafaifa walil mar'ati khamsatun izarun wa khimarun wa qamisun wa lifafatan. Ini penting. Ini penting supaya kita tidak salah faham bab kafan mayat ni. Okey. Disebut dalam kitab kita, wa amal kafanu, adapun mengkafankan si mayat, dan sekurang-kurangnya mesti menutup aurat. Maknanya contohlah Zaid mati. Kalau ikut dalam matan ni, tak, kita tutup barang yang ada antara pusat si mayat, lepas tu kita tanam. Dah memadai. Tak. Ini yang disebut oleh Imam Nawawi dalam sebahagian kitab beliau. Tapi yang muktamad bukan begitu. Yang muktamad dalam mazhab bukan begitu. Okey. Lepas tu macam mana? Okey. Macam mana saya buat perincian sekarang? Perinciannya begini. Okey. Hak bagi mayat ni ataupun hak bagi kafan ni ada 4. Hak bagi kafan ni ada 4. Pertama, hak Allah Ta'ala. Kedua, hak bagi si mayat. Ketiga, hak bagi ghurama. Yang keempat, hak bagi warasah. Ni boleh tengok dalam At-Taqirat As-Sadidah. Mudah. Dalam syarah mana tu? Dalam syarah Imam Ramli. Okey, yang pertama, hak Allah Ta'ala. Haqqun lillah ma yasturul awrah fayakhtalifu dhukuratan wa unusatan fala yajuzu isqatuhu wa in awsal mayitu bidhalik. Yang pertama ialah hak bagi Allah Ta'ala, iaitu barang yang menutup antara kain yang menutup aurat. Jadi kain yang menutup aurat ni beza ikut lelaki dan perempuan lah. Kalau kita lelaki, barang yang ada di antara pusat dan lutut. Perempuan seluruh badan lah, yang ikut yang muktamadnya. Tak, ikut pandang kedua kecuali muka dan tapak tangan tu. Jadi ini hak Allah Ta'ala. Hak Allah Ta'ala ni tak boleh digugurkan sekalipun diwasiatkan. Contoh saya beritahu anak saya, nanti saya mati nanti, abi mati nanti, tolong tanam dan tutup bahagian aurat sahaja.
Tak, tolong tanam dalam bukan Abi lah, orang lain. Contohlah Muhammad mati. Tak, Muhammad beritahu anak dia kalau Abi mati, saya mati, ayah mati, tak tanam dalam keadaan telanjang. Lepas tu duit untuk beli kain kafan tu kamu sedekah lah. Dapatlah pahala kaya sikit. Ada kata lagu tu kan anak dia, tidak boleh. Sebab itu hak Allah Ta'ala. Nak tak nak mesti dikafankan dalam keadaan menutup aurat. Perempuan pun samalah. Contoh Zainab, dia wasiatkan kepada anak dia, nanti aku mati, tolong tanam aku dalam keadaan tutup antara pusat dan lutut je. Atas pusat, bawah lutut, tak payah tutup lah. Duit tu baki, duit beli kain kafan tu, tak, yang lebih tu, pergi sedekah. Tak boleh. Tak boleh digugurkan, sekalipun diwasiatkan oleh si mati. Jadi yang pertama, hak Allah Ta'ala, hak bagi Allah Ta'ala iaitu pakaian yang menutup aurat, berbeza ikut lelaki dan wanita. Yang kedua, hakun lil mayit, hak bagi mayat. Ma yasturu baqiyatal badani min al-lifafatil ula fayajuzu isqatuhu idza awsal mayitu bidzalika inda bani hajarin wa inda ramli annahu haqqun mushtarakun lillah wa lil mayit fala yajuzu isqatuhu. Hak bagi mayat ialah pakaian yang menutup baki badan daripada lipatan pertama. Contoh laki tadi, pakaian antara pusat ke lutut, iaitu hak Allah Ta'ala, tak boleh digugurkan walaupun si mayat nak gugurkan. Si mayat wasiatkan kepada anak, tak boleh digugurkan, mesti tanam dalam keadaan menutup aurat. Okey, atas pusat dan bawah lutut, tak, itu hak si mayat. Itu hakul lil mayit. Itu hak bagi si mayat. Maka tidak boleh juga digugurkan di sisi Imam Ibnu Hajar. Saya beritahu anak saya, nanti aku mati, tolong tanam tutup aurat je. Atas pusat, bawah lutut, tak payahlah. Tak boleh. Tak boleh digugurkan. Mesti ditanam dalam keadaan menutup seluruh badan. Maknanya atas, tutup kepala, tutup kaki, semua tu lah. Tak, lipatan pertama tu mesti dibuat. Itu di sisi Imam Ibnu Hajar. Imam Ramli sebut pakaian yang menutup selain daripada aurat itu hak bagi Allah dan juga hak bagi mayat. Berkongsi hak. Hak bagi Allah dan hak bagi si mayat. Ni silap terbalik. Bagi Imam Ibnu Hajar, itu hak bagi si mayat semata-mata. Bila hak bagi si mayat semata-mata, maka si mayat boleh gugurkan lah. Dia beritahu anak dia, kalau aku mati, tanam aku dalam keadaan tutup aurat sahaja. Bahagian lebih tak payah tutup. Boleh dilaksanakan. Tapi kalau di sisi Imam Ramli, bahagian yang menutup lebih daripada bahagian aurat itu ialah hak Allah Ta'ala dan hak si mayat, maka tak boleh digugurkan sama sekali. Sebab apa? Padanya ada hak Allah Ta'ala. Kejap.
فإن كفنا من مال زوج أو قريب أو من بيت المال أو من مال يوقف على فان. Okey. Boleh? Itu yang kedua. Jadi hak bagi si mayat. Boleh tak? Jadi sebelum kita masuk pada hak yang ketiga, kita bagi tahu kos pembiayaan menguruskan si mayat ialah daripada duit si mati. Tinggalan si mati. Si Zaid mati tinggallah dalam 400,000 contoh. Ambil sebahagian duit tu untuk upah orang gali tanah, untuk beli dia punya kain kafan dan sebagainya. Tak. Jadi bila daripada duit dia, kita sebut kena juga tutup aurat. Sekalipun daripada duit dia, sepatutnya dia boleh gugurkan. Tak kita sebut sekurang-kurang tanam mesti tutup aurat. Itu hak Allah Ta'ala, tak boleh digugurkan. Kemudian ada hak bagi si mayat, iaitu lipatan pertama lah, menutup seluruh anggota badan dia. Itu hak bagi si mayat. Maka bila hak bagi si mayat, kalau mayat nak gugurkan, dia boleh gugurkan. Kalau dia tak nak gugurkan, maka dia boleh tak nak gugurkan. Okey. Itu pun di sisi Imam Ibn Hajar. Imam Ramli dia sebut lipatan pertama tu, itu hak yang berkongsi antara Allah Ta'ala dan juga si mayat. Maka ketika itu tidak boleh untuk digugurkan oleh si mayat. Tak boleh digugurkan oleh si mayat. Sebab apa? Walaupun ada hak dia, tapi ada hak Allah Ta'ala juga bagi lipatan pertama tu. Boleh? Boleh, Ustaz Amirul. Yang seterusnya, yang ketiga, hakul ghurama. Hak bagi si pemberi hutang. Lipatan kedua, lipatan ketiga. Maka boleh bagi orang yang memberi hutang untuk gugurkan lipatan kedua dan lipatan ketiga. Contohlah si Zaid ni mati, dia ada hutang dengan orang. Bila ada hutang, kita bayarlah hutang guna tarikah dia, peninggalan dia tak cukup. Maka orang yang berhutang berkata kepada ahli waris, wahai ahli waris, nanti tanam, tolong tanam satu lipatan sahaja. Jangan kamu tanam dan kamu balut si mayat ini dengan 3 lipatan. Kos untuk beli lipatan kedua dan ketiga bagi kami. Kami nak. Sebab dia hutang dengan kami. Orang yang memberi hutang ada hak untuk gugurkan lipatan kedua dan lipatan ketiga. Selain daripada itu tak boleh. Selain daripada itu tidak boleh. Dengan makna si mayat mati. Kebiasaan mayat mati tak? Ada tak diwasiatkan untuk tanam tutup aurat sahaja ke, satu lipatan sahaja ke? Tak ada. Betul tak? Ketika itu wajib kita buat 3 lipatan. Jadi yang seumur kita buat 3 lipatan tu wajib. Wajib. Sebab apa? Sebab pertama guna duit si mayat. Yang keduanya, untuk tutup aurat itu memang hak Allah Ta'ala, tak boleh digugurkan. Lepas tu lipatan pertama, tak, itu juga hak itu hak si mayat. Selain daripada bahagian tutup aurat tu lah. Mayat boleh gugurkan kalau dia wasiatkan, dia tidak wasiatkan. Tak. Lepas tu yang ketiga, iaitu lipatan kedua, lipatan ketiga. Si orang yang memberi hutang boleh gugurkan. Kalau mereka tidak minta digugurkan ataupun orang yang mati itu tidak ada hutang, tak, dan si mati pula tidak mewasiatkan, tanam aku dengan 1 lipatan sahaja, maka ketika itu wajib kita lipat dia ataupun balut dia sebanyak 3 lipatan. Kena find elok. Jangan kita ingat kena lipat, kena tanam dengan 1 lipatan saja. Okey, yang keempat, hakul warasah, hak bagi ahli waris. Ahli waris boleh gugurkan lipatan keempat dan ke atas.
Contohnya ayah kita meninggal. Tak, kita kata ayah ni kita balut 5 lipatan lah. Adik kita kata, abang, lipatan ke 4 ke 5 saya tak benarkan. Ketika itu tak boleh kita nak guna duit si mati. Ahli waris ada hak untuk gugurkan lipatan ke 5, ke 4 dan ke 5 dan ke atas. Boleh. Jadi ahli waris sendiri tidak ada hak untuk gugurkan lipatan pertama, kedua, ketiga, tak ada. Ahli waris tak layak. Oleh sebab itu bila si mati itu mati, tak, kita kena lipat ataupun balut dengan 3 lipatan sekurang-kurangnya. Okey, selesai. Panjang pula. Baca. Tak bersslow lah. Kita tak kejar ke mana-mana tak. Wal afdal lirrajuli, yang afdal bagi lelaki ialah, lelaki ni walaupun budak kecil lah, salasu lafaifa, 3 lipatan. Disebut afdal, wajib ke tak wajib? Disebut afdal tu wajib ke tak wajib? Cuba jawab sikit. Disebut afdal, yang lebih afdal, kita fahamnya tak wajib lah. Betul tak? Kita fahamnya tak wajib. Sebab apa? Sebab disebut afdal. Bila afdal ni sekadar afdal saja, tak menjadi wujub, tak menjadi wajib. Kita sebut hukumnya kekal wajib 3 lipatan. Kalau tidak ada orang yang memberi hutang, minta supaya digugurkan lipatan kedua, ketiga. Lepas tu duit tu pula digunakan daripada duit si mayat. Mayat banyak duit, buatlah 3 lipatan. Dia pula tidak wasiatkan untuk tanam dalam keadaan 1 lipatan saja. Okey, begitu. Boleh tak? Afdal tu wajib jika tak ada wasiat daripada si mati. Ya. Mana kalau si mati tidak wasiatkan, kalau apa tu? Macam mana tadi? Afdal kat sini makna wajib. Kalau apa? Kalau si mati tidak sebut apa-apa. Dia mati dan dia tidak tinggal wasiat apa-apa dan dia ada duit. Ketika itu kita kena tanam dengan 3 lipatan lah, sebab ahli waris tidak ada hak untuk gugurkan lipatan kedua, ketiga. Tak. Yang ada hak ialah orang yang memberi hutang. Sekarang orang yang memberi hutang pun apa dia? Tidak ada. Jadi afdal kat sini boleh jadi dengan makna wajib berdasarkan apa yang telah kita terang, ataupun afdal dengan makna afdal. Bila duit tu daripada duit orang lain. Si mayat mati tak ada duit. Dia tak ada duit. Jadi kita nak kafankan dia ni guna duit orang. Duit isteri dia ke, duit orang kampung ke, tak, duit orang kaya kawasan tu ke. Jadi ketika itu kita sebut tutup aurat tu wajib lah. Tu hak Allah Ta'ala, tak boleh gugurkan. Duit siapa guna duit orang lain ni, tapi wajib buat. Wajib buat walaupun guna duit orang lain. Kalau tak buat, orang lain pula berdosa. Kemudian tutup 1 lipatan, itu khilaf tadi antara Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli. Jadi menurut Imam Ramli, kena juga 1 lipatan sekurang-kurangnya, sebab berkongsi antara hak Allah Ta'ala dengan hak si mayat. Jadi ada hak Allah Ta'ala, maka nak tanam mesti 1 lipatan. Boleh? Okey. Lipatan kedua, ketiga. Duit guna duit orang lain. Sunat, afdalnya, buat juga 3 lipatan. Ayah kita mati tak ada duit, dia buatlah 3 lipatan guna duit aku sebagai anak. Itu makna afdal kat sini. Boleh? Kena faham elok tu. Takut kita faham afdal maknanya memang kena 1 lipatan sahaja. Salah.
Dia ada syarahan yang telah kita terang tadi lah. Allah. Walil mar'ah khamsatun izarun wa khimarun wa qamisun wa lifafatan. Bagi perempuan yang afdalnya berapa? Yang afdalnya 5 lipatan. Yang pertama mar'ah ni maksudnya mar'ah perempuan dan juga khunsa. Izar ni kain lah. Kain yang dia semua pakai tu. Kain batik tu kan. Dia daripada perut, daripada pusat sampai ke bawah. Itu izar. Khimar ni tudung. Qamis ni jubah. Daripada sini sampai ke tanah. Jubah. Walifafatan, lepas tu 2 lipatan. 2 lipatan. Okey, selesai. Faslun wa furudu salatil janazah sab'atun. Fardu salat jenazah ada 7. Yang pertama ialah an-niyah. An-niyah. Fayanwi fi'ala salah wa ta'yinaha ka salatil janazati wa yanwi fardiyataha. Jadi pertama mesti niat. Kita nak niat apa? Kita niat sahaja aku sembahyang jenazah fardan. Ataupun sahaja aku sembahyang sahaja aku sembahyang fardu. Boleh tak ingat niat sembahyang. Usalli ala hadzal mayyit. Sahaja aku sembahyang ke atas mayat ini. Begitu. Sahaja aku sembahyang ke atas mayat ini. Jadi mesti kita niat sahaja aku sembahyang. Itu wajib lah. Itu kita panggil apa sebelum ni kita bincang. Allahumma salli ala Muhammad. Sahaja aku sembahyang qasad ta'arud ta'yinah qasad. Sahaja aku sembahyang tu qasad. Tu kena ada. Tak. Jadi mana tadi? Ya Allah. An-niyah fayanwi fi'ala salah. Jadi kena niat untuk lakukan perbuatan solat. Itu kita bagi qasad. Wa ta'yinah kena tentukan sahaja aku sembahyang solat jenazah. Kena tentukanlah solat jenazah ke solat tak jenazah ke. Okey. Nak kena niat juga wa yanwi fardiyataha. Kena niat juga kefarduan. Maknanya sahaja aku sembahyang fardu jenazah. Sekalipun fardu tu kita tidak tentukan, ta'yinkan. Kita tidak tentukan ianya fardu kifayah atau fardu ain. Jadi niat yang sempurna apa? Sahaja aku sembahyang jenazah fardan. Sahaja aku sembahyang jenazah secara fardu. Itu. Jadi mesti kita niatkan al-fardiyah. Tak boleh kita tidak niatkan fardiyah. Cumanya fardiyah tu tak wajib kita tentukan. Fardu ain atau fardu kifayah tidak wajib. Jadi niatnya usalli ala hadzal mayyit fardan. Sahaja aku sembahyang ke atas mayat ini. Sahaja aku sembahyang itu qasad ke atas mayat ini, itu ta'yin lah tu. Mayat jenazah lah tu. Ke atas mayat ini tu. Lepas tu fardan secara fardu. Tak wajib kita sebut fardu kifayatin, tak wajib. Jadi kalau kita niat sahaja sembahyang jenazah, kita tidak hadirkan lafaz fardu dalam hati, sembahyang kita juga tidak sah. Oleh sebab itu disebut dalam matan kita apa? Faslun wa furudu salatil janazati sab'atun al-awwalu an-niyah fayanwi fi'ala salah wa ta'yinaha ka salatil janazah wa yanwi fardiyataha. Ustaz, hak kafal yang keempat apa dia? Hak bagi ahli waris. Iaitu lipatan ke-4 dan lipatan ke-5. Ahli waris ada hak untuk gugurkan lipatan ke-4 dan ke-5 dan ke atas. Hak ghurama itu hak yang kedua, ketiga. Lipatan kedua, ketiga, ghurama ada hak untuk gugurkan daripada ahli waris. Dia beritahu ahli waris, satu lipatan tu kalau beli kat kedai RM30. Tak, dua lipatan RM60. RM60 tu kamu tak payah beli kain untuk balut ayah kamu. Kali kedua, kali ketiga, duit tu 60 bagi aku. Dia hutang aku RM60.
Boleh, dia ada hak untuk gugurkan hutang tersebut. Gugurkan lipatan tersebut. Boleh. Asani yang kedua, arba'un takbirat. Arba'un takbirat, mesti ada 4 takbir. Rukun yang kedua mesti ada 4 takbir. Maka tidak boleh bertakbir dengan 2 takbir, 1 takbir, 3 takbir, tak boleh. Tapi kalau tambah takbir walaupun sengaja tak batal. Tambah 5 takbir, 6 takbir, tidak ada masalah sebab ianya sunat, ianya zikir. Sebut Allahu Akbar itu zikir, maka tidak ada masalah untuk ditambah. Tidak ada masalah untuk ditambah. Boleh? Jadi bila mana kita sebut 4 takbir itu rukun, maka kena buatlah 4 takbir itu. Jangan kurang. Kalau kurang tidak sah. Ustaz dia masuk lambat, ustaz. Imam dah takbir kali ketiga. Tak. Barulah dia masuk sembahyang sebagai makmum. Allahu Akbar. Nak buat apa? Imam bacalah bacaan yang sepatutnya baca pada bacaan ketiga. Dia baca Fatihah. Sebagai makmum baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam pun Allahu Akbar. Takbir yang keempat. Tak. Makmum tadi tak habis baca Fatihah baru Maliki yaumiddin. Masbuk. Masbuk. Terus takbir yang kedua bagi makmum lah. Imam bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum jangan Assalamualaikum warahmatullahi juga. Dia ramai juga jangan buat perangai lagu tu. Tak mengaji satu, jadi bolak-bok sekali lah. Ikut suka dia. Tak, jadi ketika itu makmum tambah lagi 2 takbir. Tambah lagi 2 takbir sebab dia masbuk. Jadi sembahyang jenazah juga ada istilah masbuk muafiq. Mana kita ni? Lockdown. Lockdown. Lockdown boleh baca kitab banyak sikit. Ya Allah, kena beli barang tak? Siap-siap. Barang makan, minum apa semua. Okey, yang ketiga, qiraatu al-Fatihati fil ula aw ghairiha. Baca Fatihah. Baca Fatihah tu sama ada kita baca pada takbiratul ihram. Selepas takbir yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat tidak ada masalah. Boleh belaka. Boleh belaka. Tak? Boleh belaka, tidak ada masalah. Cumanya baca selepas daripada takbir yang pertama itu yang aula, yang molek, yang comelnya begitu. Okey, bila kita sebut boleh baca Fatihah selepas daripada takbir pertama, kedua, ketiga, keempat, maka difahami daripada situ dalam solat jenazah ini kita boleh himpunkan 2 rukun dalam 1 takbir. Dan juga kita boleh tidak mengikut tertib antara Fatihah dan juga bacaan bagi takbir tersebut. Contohlah Allahu Akbar, takbir pertama saya tak baca apa. Allahu Akbar, takbir kedua sepatut baca selawat tak? Fatihah saya nak baca dalam takbir kedua. Saya boleh baca selawat dulu, lepas tu Fatihah. Itu yang afdal. Ataupun saya baca Fatihah dulu, lepas tu saya baca selawat. Itu juga boleh. Cuma kurang afdal lah. Fatihah baru selawat. Itu kurang afdal. Jadi kalau perasan, pada takbir yang kedua saya himpun 2 rukun. Pertama selawat, kedua Fatihah. Tidak ada masalah. Himpunkan dalam 1 takbir. Tidak ada masalah. Boleh? Okey, yang ketiga ar-rabi' as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da thaniyah lil ittiba'. Yang keempat ialah baca selawat ke atas Nabi mesti selepas takbir yang kedua. Tak boleh pada takbir yang pertama ataupun ketiga, keempat tak boleh. Mesti pada takbir yang kedua. Dengan makna kalau dia tak baca selawat dalam takbir yang kedua, dia baca pada yang pertama ataupun ketiga, keempat, sembahyang batal. Ataupun dia baca selawat pada setiap takbir, yang tu tak ada masalah lah. Sebab selawat ni sunat. Jadi dia baca Allahu Akbar, Allahumma shalli ala Muhammad, baca Fatihah. Allahu Akbar,
dia baca selawat lah yang kedua. Allahu Akbar yang ketiga, dia baca selawat, lepas tu dia baca doa tu. Tak. Allah maghfir lahu. Takbir keempat, dia selawat, lepas tu dia baca Allahumma la tahrimna ajrahu tu. Batal tak batal? Sebab selawat tu hanya sekadar zikir. Melainkan boleh jadi kalau dia niat itu sebagai rukun, maka batal lah sebab memindahkan rukun. Rukun yang sepatutnya letak pada yang kedua, kamu pindah pada yang pertama, yang ketiga, yang keempat. Dan ketika mana kamu baca selawat tu, kamu niat itu sebagai rukun, kamu anggap sebagai rukun, waktu tu batal. Tapi kalau sekadar niat sebagai zikir, tidak ada masalah. Jadi yang keempat, mesti selawat dan salam selepas daripada takbir yang kedua. Tak boleh buat pada takbir yang lain. Selawat macam mana? Paling kurangnya Allahumma salli ala Muhammad. Itu paling kurang lah. Itu paling kurang. Yang paling comel, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kita panggil as-salatu al-ibrahimiyah. Sebagaimana kita baca ketika mana tahiyat akhir. Boleh? Selesai. Yang ketiga, rukun yang seterusnya, yang kelima. Al-khamisu lid-du'ai ad-du'a'u lil mayyit ba'da tsalitsah. Berdoa bagi si mayat. Dan ini mesti berlaku selepas takbir yang ketiga. Doakan untuk si mayat. Dan syarat doa tu pula mesti khusus untuk si mayat. Tak boleh doa secara umum. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Wahai Allah, ya Allah, ampunkanlah dosa kaum muslimin dan juga kaum muslimat. Tak. Lepas tu Allahu Akbar, takbir yang keempat. Tak sah doa lagu tu. Sebab apa? Umum. Kamu nak buat umum boleh, tapi ada juga doa yang khusus untuk si mayat sahaja. Tu. Okey. Jadi doa untuk si mayat ni paling kurangnya Allahumma ighfir lahu. Wahai Allah, ampunkanlah si mayat. Itu selesai. Lepas tu yang sama kita baca panjang-panjang tu sunat lah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i was-sajwi wal barak ila akhirih. Itu sunat. Yang wajib Allahumma ighfir lahu, wahai Allah ampunkan dia. Allahumma arhamhu, wahai Allah rahmatilah dia, sudah membadai. Lepas tu kalau si mati tu budak kecil, dia ada doa tertentulah yang disunatkan kita baca. Selesai. Yang terakhir ialah as-sabi'u, ialah bagi salam. Yang seterusnya, yang terakhir ialah bagi salam. Okey. Mana ni? Dia ada khilaf sikit ni nak sebut ni. Dah mana? Jadi salam ni samalah. Salam yang pertama tu wajib. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam yang kedua itu sunat. Dan penambahan wabarakatuh. Sunat tak kita sebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh tu sunat tak kita tambah. Dia yang rukun Assalamualaikum warahmatullahi itu sunat dah. Tak. Ni wabarakatuh tu sunat juga ke ataupun tak? Di sisi Imam Ibnu Hajar sunat. Di sisi Imam Ibnu Hajar sunat tambah wabarakatuh. Di sisi Imam Ramli, sembahyang jenazah ke tak sembahyang jenazah ke tidak disunatkan tambah wabarakatuh. Imam Ibnu Hajar, sembahyang lain tak payahlah buat pasal tambah wabarakatuh. Sembahyang jenazah tambah wabarakatuh. Itu di sisi Imam Ibnu Hajar. Boleh? Okey, selesai. Faslun. Habis dah. Kau ni Ustaz. Musim-musim virus banyak ni kita pun jadi risau juga. Bila rasa lain macam kat badan ni. Tak? Kau ni Ustaz Amirul. Awak belajar sekarang ni online ke? Semua online tak? Adik saya pun duduk rumah lah tu. Yang seorang tu mana? U apa? UPM ke apa? UPM seorang. Yang tu online. Lepas tu IPG Sarawak. Yang tu duduk Sarawak sekarang ni. Tak nak balik. Sarawak lockdown dah. Sama dengan kita lah. Seorang lagi stam ada kat rumah. Jadi semua duduk kat rumah belaka.
Allahumma musta'an. InsyaAllah lah khair, insyaAllah. Online samalah. Saya pun mengajar online juga. Tak larat mengajar online ni. Letih. Terutama budak. Kalau macam orang dewasa macam antum tak ada masalah sangat. Ajar budak ni letih. Terutama ilmu nahu lah. Budak tak ada asas. Tak marfu', majrur. Apa semua tu. Bukan mudah nak terang kalau tak ada papan hitam. Budak tak ada kat depan. Untuk maaf Ustaz, untuk si pemberi hutang tu boleh kegugurkan lipatan kedua? Boleh. Macam saya sebut tu lah Ustaz Amirul. Lipatan kedua dan lipatan ketiga, orang yang memberi hutang ada hak untuk gugurkan. Lipatan keempat kelima ahli waris. Lipatan keempat kelima ahli waris ada hak untuk gugurkan. Kalau kita nak lipat juga sampai 5 sampai 4, ahli waris boleh gugurkan. Boleh larang benda tu. Duit untuk beli tu jangan beli. Bagi aku sebagai ahli waris nak terima harta pusaka dia. Bagi salam solat biasa tak boleh tambah. Bukan tak boleh. Dalam fiqh ni dia bahasa yang kita kena guna tu kena lebih-lebih tu lah. Dia boleh. Tapi tak disunatkan. Makna boleh sini tak batal lah. Tak batal. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak batal semayang. Cuma, tak aula, tak comel. Boleh? Okay, kita teruskan. Ada soalan? Yang lain ada soalan tak? Ustaz Syahmi, Ustazah Halia. Ustazah Syifa Afini Muhammad. Ada soalan? Ya, pemberi hutang tak. Bukan dia terhad yang kedua. Ustaz Amirul. Macam ni, orang yang memberi hutang dia boleh gugurkan lipatan kedua dan ketiga. Bukan, boleh tak? Dan ke atas lah sebenarnya. Ya? Orang yang memberi hutang dia boleh gugurkan lipatan kedua, ketiga dan ke atas. Tak, kalau lipatan kedua dah boleh digugurkan, lebih lagi lipatan ketiga, keempat, kelima. Sebab duit tu banyak. Semakin banyak beli lipatan, semakin banyaklah duit digunakan. Sedangkan duit tu aku nak guna. Dia hutang aku, patut bayar hutang aku dulu. Okey. Cuma tak disebutlah dalam kitab secara jelas begitu. Lepas tu ahli waris dia ada hak untuk gugurkan yang keempat dan yang kelima, lipatan keempat, kelima. Jadi lipatan pertama, lipatan kedua, lipatan ketiga ahli waris tidak ada hak gugurkan. Sebab duit bukan guna duit ahli waris. Ayah saya mati bukan guna duit saya untuk ke bumi kan, dia guna duit dia. Jadi dia tidak wasiatkan apa-apa, kita tanam dia dengan 3 lipatan lah. Tu. Boleh? Boleh tak Ustaz Mirul? Kena faham elok tu. Okey. Kita baca sikit lagi. Allah Rabbi. Faslun wa amma ad-dafnu fa aqalluhu hufratun taqdumu raiha. Pemberi hutang boleh gugurkan lipatan kedua dan ke atas, ya. Tapi waris boleh gugurkan lipatan keempat dan ke atas, ya. Tepat sekali. Boleh? Maknanya, okey, faham lah tu. Faslun. Ada soalan lagi? Tak apa, kita buka soalan dulu. Tak apa, lambat sikit, tak apalah. Macam mana? Dalam belajar ni, itulah pesanan saya. Jangan kita berpindah. Berpindah randah tak comel. Sebagaimana dalam ta'limul muta'allim. Nak banyak kelas tak apa. Kamu ikut kelas yang saya buat. Ikut kelas baba tu, baba ni, syekh tu, syekh ni, guru tu, guru ni. Tapi al-istimrar, berterusan. Dan ada hak yang kamu tunaikan ke atas apa yang kamu belajar. Iaitu istihdar, baca dulu. Fokus dalam kelas, ulang kaji. Kalau tak boleh buat 3 tu, cukuplah ambil 2-3 kelas. Tapi kita istiqamah untuk buat 3 perkara yang saya sebut. Itu yang lebih memberi kesan lah. Jangan kita ikut orang.
orang belajar mantik. Mantik ni penting, mantik. Kalau tak ada mantik, macam mana kita nak faham ilmu kalam? Fiqh pun ada istilah-istilah mantik dalam hasyiah apa semua. Kita pun tinggal. Elok-elok belajar Al-Mukhtasar Latif, tinggal kita belajar mantik. Tengah-tengah belajar mantik, tak ada habis kitab, dengar pula muhaddis datang. Daripada luar negara ni. Contoh Syekh Muhammad Awamah ke. Tak. Tu Syekh tu duduk di Malaysia dah. Dekat pula dengan rumah kita. Jadi kita tinggal kitab mantik, pergi belajar dengan dia pula dah. Buang masa. Tanakul, berpindah randah. Kalau kita teruskan belajar mantik, sambil-sambil tu kita pergi belajar dengan dia, okey, tak ada masalah. Yang masalahnya tak ada habis ni, pergi sana. Tak ada habis sana, pergi sana. Tak jadi apa aku tu. Tu jenis orang mengaji ikut orang. Kita mengaji bukan ikut orang. Kita mengaji, kita ada target kita, hadaf kita. Yang tu penting tu. Ustaz, duit orang derma boleh ke guna untuk urus jenazah? Boleh. Sebab tu tempat ataupun makhaz ni ialah sumber yang kita gunakan untuk kita tanam si mayat tu. Duit tu daripada mana? Yang pertama sekali, kita gunakan duit si mayat itu sendirilah, atau peninggalan dia. Boleh. Untuk beli kain kafan, upah gali, upah tanam dan sebagainya. Tak. Okey. Kalau apa dia? Mana tadi? Kalau si mayat tu tidak meninggalkan duit. Semula kita guna harta pusaka si mati, kecuali kalau isteri ataupun khadam bagi isteri, hamba bagi isteri, ketika itu kena ambil daripada harta peninggalan suami yang kena tanggung. Bala betul tak? Tengah hidup kita tanggung, kawan tu mati pun ataupun apa tu dia punya kos nak tanam tu pun, nak kafan tu, duit kita juga. Tak apalah, isteri kita, bukan orang lain. Okey. Sehingga kan kalau isteri tu isteri yang raja'iyah. Raja'iyah ni mana kita dah cerai dah dia. Tak, dia sedih sebab kena cerai, mati. Sedangkan dia kita cerai dengan talak satu, maknanya kita boleh rujuk balik. Tapi mati dulu. Kita kena tanggung juga. Ataupun bain ni mana dah dia talak 3, tapi ketika talak 3 tu dia sedang hamil. Lepas tu dia mati. Kita juga kena mati dalam iddah lah maksud saya. Kita juga kena tanggung dia punya apa? Dia punya kos tanam apa semua tu. Siapa yang tidak ada duit, saya mati, saya tidak tinggal duit satu sen pun, contohlah. Fa illam takun faman alaihi nafaqatuhu, maka orang yang wajib tanggung saya. Orang yang wajib tanggung saya ketika mana saya sedang hidup. Kalau saya buat contoh ni jadi susah sikit lah. Anak kita meninggal, tak ada duit tak budak tu? Budak pun ada duit raya dia. Tak? Duit apa nama? Orang bagi hadiah, menang ni masalah contoh ambil daripada duit dia, uruskan jenazah dia. Tak ada duit anak kita tu, kecil lagi, sangat-sangat kecil lagi. Tak, maka daripada duit orang yang kena tanggung dia masa dia sedang hidup, kita lah sebagai ayah. Dia pun belum balik. Kalau tidak ada, maka diambil daripada wakaf. Ada tabung wakaf di masjid, duit yang disedekahkan tu memang untuk uruskan mayat. Ambil daripada situ. Kalau tidak ada juga, daripada harta baitul mal, kerajaan. Kalau tidak ada juga, kita ambil daripada orang yang kaya di kawasan tersebut lah. Kalau tidak ada orang kaya di kawasan tersebut, kita keluar daripada daerah, keluar daripada negeri, cari orang kaya yang boleh tanggung. Kita tak sampai lah tahap lagu tu. Kita tak sampai lah tahap lagu tu. Oleh sebab itulah kalau perasan bahawa ni Ustaz Fadil dia pesan, kalau ada khairat kematian dekat kawasan itu tu, kita ambil lah, bayar berapa puluh ringgit, tak tahu, 30-40 dalam setahun bayar 30 ringgit rasanya.
Jadi kita ambil tu supaya kita mati mudah orang uruskan. Maknanya solah ni setiap tahun dia bagi RM30 dan 10 tahun ada 300. Kita guna 300 tu untuk uruskan dia. Atau khairat kematian ni rasanya lebih ni. Mana setiap orang bagi duit. Tak. Jadi bila kita mati, kita diuruskan guna duit kita dan guna duit orang lain yang bagi duit tu. Tak, nanti kalau orang lain mati pula, samalah. Kalau Zaid mati pula, Zaid, kita guna duit Zaid dan guna duit orang lain yang sumbang tu. Anda begitulah. Itu comel juga tu yang kita buat dekat kampung-kampung kat. Ada soalan lain tak? Allah. Tak ada soalan. Kita baca sikit lagi berhenti dah tak? Tak apalah, lambat sikit pun. Bab zakat nanti kita baca sekaligus. Buat puasa pun sekaligus. Tak apa, kita habiskan dulu. Mana tadi? Okey, faslun wa amma dafnu. Jadi dibincangkan dah. Mula-mula secara umum, kewajipan tu 5 kewajipan. Lepas tu dibincangkan secara lebih khusus terperinci tentang mandi, tentang kafan, lepas tu sembahyang, lepas tu tanam. Sebelum tanam kita buat apa? Alhamdulillah, kita pikul si mayat. Dan macam saya sebut tadi lah, maka pikul si mayat ke kubur, hukumnya juga fardu kifayah dan mesti bawa dalam keadaan tidak menghina si mayat. Kalau tidak, hukumnya haram. Hukumnya haram. Kena bermuamalah dengan si mayat seperti mana dia itu masih hidup. Itu Islam. Boleh tak? Okey. Faslun wa amma dafnu fa aqalluhu hufratun taqtumu raihatah. Adapun dafn ni tanamlah, kebumikan. Sekurang-kurangnya hufrah, satu lubang, taqtumu raihatahu, yang menutup bau si mayat. Wa tahrusuhu minas siba', dan jaga si mayat daripada binatang buas. Wa tahrusuhu minas siba'. Jadi kita mesti buat satu kedalaman yang boleh pelihara daripada si mayat menyebarkan bau yang tidak senang, dan juga mesti kita dan boleh pelihara daripada binatang buas gali semula. Jadi kalau sekadar tak berapa nak dalam, binatang buas boleh gali. Jadi biar dalam sikit supaya binatang buas tak boleh nak gali. Boleh? Tu sunat semua tu. Kemenyan, tawas, air mawar tu semua sunat. Itu semua sunat. Ini kalau ada peluang kita join lah. Kalau orang kampung benarkan untuk kita join. Sebenarnya di samping kita boleh tengok praktikal tu, dia kadang kita punya teori lah. Bila praktikal kita pun jadi kelang kabut. Jadi kita kena ikut orang. Tengok pengalaman orang lama macam mana. Itu satu. Yang kedua, dia mengingatkan kita tentang kematian lah. Musim-musim ni sehari 60 orang, 70 orang, 100 orang mati. Covid saja tu tak cabut kes lain. Tak. Sampai masa kita pula lah. Allah Rabbi. Okey, terus. Ustaz, saya letak si mayat di atas tanah. Ni kerja kurang cerdik. Lepas tu saya tak tanah atas si mayat tu. Faham tak? Contohlah. Ni si mayat. Ni tanah. Mana ni wajuhul ard. Ni bumi. Kita letak mayat atas ni. Lepas tu kita letak tanah biar tinggi tanah tu. Boleh ke tak? Tak boleh. Begitu juga kalau kita letak binaan. Kita letak mayat, lepas tu kita bina kita tutup dengan
simen. Bila tutup dengan simen, si binatang buas tak boleh nak masuk, bau pun tak keluar. Tak, juga tak boleh. Selagi mana kita boleh gali, tanam di bawah, kena tanam di bawah. Boleh saya nak sebut satu benda lah. Kalau ada yang saya sampaikan ni berbeza dengan apa dalam kitab, pegang yang dalam kitab. Kadang-kadang tersilap sebut. Dalam mazhab ni, dalam kitab ni. Bukan pandangan kau, pandangan aku tak. Kita semua hanya menyampaikan apa yang telah termaktub. Pandangan peribadi itu terpulang lah. Kamu nak berpandangan, tak ada masalah. Tak. Cuma bila sebut mazhab, mesti kita amanah. Nakalkan balik apa yang telah disebut oleh ulama-ulama kita, yang mana mereka istinbatkan, keluarkan hukum daripada dalil-dalil yang khusus dan dalil-dalil yang pelbagai lah. Boleh? Begitu. Jadi mazhab ni bukan orang ni sebut ni, orang tu sebut tu. Ustaz ni sebut ni, ustaz tu sebut tu. Ikutlah nak sebut benda pun, tengok dalam kitab mana sebetul. Kena dengan ustaz A betul. Ustaz B salah, walaupun B tu alim, allamah, faqih. Sebab ihtimal salah tu ada. Tak. Tapi kadang kitab pun, kalau kita kecil, kadang tak sebut perkara tu. Tak. Sebab tu kita kena kaji dalam taklim muta'alim, kena kaji dulu ustaz tu lagu mana, supaya kita ambil ilmu dengan dia. Kalau tidak, tengah-tengah belajar, ustaz ni aku rasa sembang ni. Lepas tu, kelas kedua pun kita berperasaan lagu tu, kelas ketiga lagu tu baik, tak belajar dengan ustaz tu, kamu cari ustaz lain lah. Tidak berjalan dengan baik proses pembelajaran kamu kalau begitu. Sebab tu dalam kitab taklim muta'alim sebut kaji dulu ustaz tu. Boleh ke dia ambil ilmu daripada dia, alim ke, ataupun sekadar mana ustaz ni. Tak, supaya kita tidak timbul perasaan-perasaan tak elok selepas tu. Akhir sekali jejas kepada ilmu kita jugalah. Boleh? Kalau di tempat saya guna air mawar, tak guna kemenyan sebab katanya makanan jin. Saya pun tak tahu. Adakah kemenyan tu makanan jin? Kemenyan ni bentuk macam mana? Sebab saya pun ada jual kemenyan Arab. Saya ambil sekejap. Ni bukan nak ikhlas ni nak bagi tahu dalam bab sebelum ni kita belajar bab takdir. Ingat tak? Kalau jatuh air mustakmal dalam air mutlak. Tak, kalau jatuh dalam air mutlak itu air mawar yang tidak ada bau, rasa dan warna. Maknanya air mawar tapi dah tak ada bau, rasa dan warna. Jadi air mawar tu seperti air kosong biasa. Terjatuh dalam air kosong biasa. Macam mana nak buat? Kita sebut, kita takdirkan dengan sifat yang dengan bau yang pertengahan, dengan warna yang pertengahan, dengan rasa yang pertengahan. Tak. Okey. Masuk bahagian bau ke apa? Rasa tiga sifat tu, pertengahan, warna apa? Tak ingat, kena tengok balik. Tapi dia sebut, ada perkataan dia sebut luban. Inilah luban ni. Ni luban. Dia getah pokok yang kalau kita kunyah, dia akan jadi macam chewing gum. Cuma dia pahit. Dia baiklah untuk akal dan juga untuk masalah desedung dan sebagainya. Dia baik untuk itulah. Tapi pahit. Kalau budak kecil pun tak lepas lah. Jadi ini juga dinamakan sebagai kemenyan Arab. Sebagian panggil ini kemenyan Arab sebab kalau bakar dia akan jadi wangi. Jadi saya tak tahu kemenyan ni hang dibuat si mayat tu. Saya rasa ada kemenyan yang khusus lah. Sebab mungkin kemenyan Arab dia pun pelbagai, tapi ini pun nama kemenyan Arab lah. Dan juga nama dia luban, lubanul dakar. Kalau jumpa dalam kitab lubanul dakar, inilah barang dia. Inilah benda dia. Okey, selesai kat situ. Ada soalan lain tak?
Wa tahrusu minas siba'. Okey. Wa yajibu tawjihu lil qiblah. Wajib kita hadapkan mayat tu ke kiblat. Dengan makna kalau kita tanam mayat tu tidak menghadap ke kiblat. Ini dalam kitab Safinatun Najah ada bahaskan. Apa yang perlu kita buat? Wajib kita gali semula. Kita tanam dia tersilap tidak menghadap ke kiblat. Ketika itu wajib kita gali semula dan hadapkan si mayat kepada kiblat. Boleh. Itu pun selagi mana tidak berubah lah. Kalau dah seminggu baru teringat, tak payahlah gali. Mayat tu dah hancur dah. Dah bau busuk dah. Kalau gali pula jadi aib pula si mayat tu. Tak masing-masing terhidu bau busuk. Kalau jenis tak amanah cerita pula kat orang bau busuk si mayat. Bukan sekadar si mayat, kamu pun busuk kalau kamu mati. Nak cerita kat orang buat apa. Jadi akhirnya jadi aib dah. Kuliah jadi aib. Jadi wajib kita gali dan kita hadapkan ke kiblat kalau tidak berubah bau. Tu. Okey. Itu satu yang disebut dalam kitab ni lah. Wajib menghadap kiblat. Kalau tanam tidak menghadap kiblat, wajib gali balik. Dia ada banyak keadaan lah yang menyebabkan kita boleh gali balik si mayat tu. Antaranya ialah tanam di tanah yang dicuri. Tanah tu bukan tanah dia, tanah orang lain, tanah milik orang lain, bukan tanah wakaf tak. Jadi bila ditanam, pemilik nak balik tanah dia. Saya tak nak mayat duduk kat bawah. Kita wajib kita gali, kita tanam tempat lain. Kalau tertanam sekali harta. Tak. Contoh orang yang menguruskan si mayat, tolong gali si mayat tu. Tak, tolong tanam si mayat, terjatuh jam dia. Walaupun jam ni mungkin tak mahal mana. Tak. Kalau dia tidak tasamuh, mana tidak, dia tidak apa. Tak apalah. Biarlah tanam sekali. Tak ada masalah lah. Takkan nak gali pula si mayat ni. Tak kenalah. Yang tu tak ada masalah. Tapi kalau dia nak juga jam dia tu, kita kena gali. Dan kena bagi jam tu kepada dia. Sebut pasal jam ni, semalam dengar Datuk Ali Syukri pengajar tu. Jam dia saja dah 100,000 lebih. Jam yang dia pakai ketika dia di temu bual tu lah. Jam dia saja 100,000 lebih. Berapa kali ganda harga kereta kita pakai. Tak apalah, orang Islam kaya. Tak. Kita pun suka. Paling tak pun keluar zakat. Dan dia pun dah berubah banyak rasanya. Dulu pelik-pelik sikit perangai tak. Sekarang ni slow nampak. Tadi dah buat perangai pelik nak ambil perhatian orang. Kaya-kaya sungguh kawan tu. Dia cerita pasal dunia ni tak habis. Dia tak habis. Jarang-jarang boleh lah cerita. Wa yajibu tawjihu lil qiblah wa akmaluhu hufratun qadra qamatin wa bastah. Itu yang sempurna. Qadar qamah. Qamah ni maknanya seorang pemuda berdiri. Wa bastah. Bastah ni dia angkat tangan dia ke atas. Jadi tinggi juga kalau kira. Dia berdiri. Seorang pemuda yang tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah. Dia berdiri dan dia angkat tangan dia. Jadi setinggi itu. Setinggi berdiri seorang dan dia angkat tangan dia. Mana tinggi sungguh kot lah. Itu yang paling sempurna lah. Yang biasa dia buat rasa tak setinggi itulah. Sekadar muat seorang masuk tu padan dah. Sebab dah cukup lah. Sebab si binatang buas dah tak boleh nak gali balik. Wahuwa arba'atu adru wa nisf. Jadi qadra qamah wa bastah itu maksud dia ialah lebih kurang dalam 4 hasta setengah. 4 hasta setengah ketinggian dia. Hasta inilah daripada sini sampai sini. Kita baca lagi. Wa yahrumun nadbu bi ta'dili syama'il mayt nahwu wa sayyidah wa baca dia lagu mana tu? Wa kahfah wa sayyidah wa kahfah. Jadi haram kita an-nadbu.
haram an-nadbu. Apa dia an-nadbu? Ya, ni dah masuk masalah apa ni? Masalah yang berkait dengan hukum jenazah. Jadi an-nadbu disebut dalam kitab ni pun. Bita'didi tu ta'rif bagi an-nadbu. Ta'dilu syama'ilil mayit. Kita kira satu persatu kebaikan si mayat. Bersama-sama dengan tangisan. Tak, kita sambil-sambil menangis tu kita sebut abang lah yang tolong. Contoh kita perempuan. Kalau tak ada abang, macam mana nak makan? Abang lah selama ni tanggung saja. Abang ni baik. Macam-macam benda lah. Sambil-sambil menangis. Apa tu? Wa kahfah dengan wa sayyidah tu itu sirah. Sirah macam apa? Wahai ayahku, wahai makku, tu sirah dalam bahasa Arab lah. Kita guna bahasa Melayu kita. Jadi an-nadbu haram. Apa an-nadbu? Ta'didu mahasinil mayit bi adatin nida. Kita membilang-bilang, mengira-ngira. Maknanya menyebutlah. Menyebut satu persatu kebaikan si mayat dengan menggunakan adab an-nida, huruf an-nida. Wa kahfah, wa sayyidah. Dalam masa yang sama ada tangisan. Itu haram. Sebab menunjukkan tidak redanya kita. Tapi kalau sekadar keluar air mata setitik dua, itu biasa. Itu biasa. Nabi pun begitu. Okey. Pak hasta tu ketinggian. Ustaz Amirul. Adapun kalau lebar ikut lebar ni disebut dalam kitab pun, kita lebarkan dia sekadar mudah untuk orang uruskan si mayat. Maknanya orang yang masuk dalam tu tak tersempit lah nak letak si mayat dalam lahat. Apa semua tak tersempit. Jadi sekadarnya sahaja, jangan luas sangat. Yang kecil sangat pula. Masuk orang tersempit dalam tu, tak boleh nak keluar daripada kubur. Tak kena juga. Jadi macam biasa yang kita tengok tu lah, luas. Mana orang nak uruskan si mayat dalam kubur tu mudah. Tu. Jadi dia sebut dalam kitab pun, sekira-kira memudahkan orang nak menguruskan si mayat. Keluasan, lebar tu. Jadi berbeza-beza lah. Ikut tempat. Ada orang jenis berbadan besar di tempat negara-negara lain, mesti kubur dia luas sikit. Sebab nak urus dalam tu susah. Kalau yang jenis orang Melayu ni tak berapa besar, kadar yang kita biasa tengok tu lah. Allah Rabbi. Wa yahrumun nauhu, juga haram an-nauh. Wa huwa raf'us saut bin nadbi. Juga haram an-nauh. Bukan nuh. Baca an-nauh. Apa an-nauh disebut tu? Wa huwa raf'us saut bin nadbi. Angkat suara. Dengan nadb. Maknanya dalam keadaan suara dia angkat, dia bilang satu-satu kebaikan si mayat. Tadi yang haram tadi apa? An-nadbu. An-nadbu ni bilang. Kira, sebut kebaikan si mayat. Tak. Dalam keadaan menangis. Walaupun suara tak berapa kuat. Sekarang ni, an-nauh ni angkat suara. Bising, jadi suasana tu bising. Dia angkat suara dan dia kira kebaikan si mayat. Sambil-sambil menangis. Itu juga haram. Boleh? Okey, mayat tu akan diazab tak? Disebabkan ada orang yang buat perbuatan haram di atas kubur dia. Seperti an-nadbu, seperti an-nauh. Kita sebut mayat tidak diazab lah. Kerana apa? Bukan si mayat yang suruh. Orang tu menjerit tak tu pasal atas kubur dia. Tapi kalau si mayat tu bagi tahu dah, nanti aku mati, jangan lupa buat ni. Nak ambil duit. Jadi orang ni jenis memang nak cari populariti sungguh lah. Hidup pun dengan kemasyhuran, mati pun dia nak tunjuk orang lain memang rasa kehilangan sungguh dengan pemergian dia. Jadi dia upah dalam 5-6 orang ke berapa orang, sebut kebaikan, menangis-nangis, meratap supaya nak tengok orang yang mati ni bukan calang-calang ni. Habis menangis satu kampung. Padahal orang kampung semua tu yang duduk bilang kebaikan dia, menjerit-jerit apa semua macam dah kena rasuk tu, diupah oleh dia. Ketika itu dia berdosa. Tapi kalau tak berdosa lah. Allah. Kemudian wal jaza'u. Disebut dalam kitab ni apa dia? Wa yahrumul jaza'u bi darbis sadri. Juga haram al jaza'. Al jaza' ni apa dia? Macam bengang, tak redha dengan cara bi darbis sadri, tutup
terketuk ni. Ayah dia mati, dia ketuk ni. Tak reda. Dia pukul dia punya pipi, dia cabut dia punya tudung ni. Kat Mesir ada lagi ni. Kat Mesir, kalau ada, saya tengok beberapa kali dah. Tak perlu tunggu ke kubur, kat rumah lagi dah. Bila ada mati, dia turun. Dia jadi macam tak ada rasa malu langsung. Allahuakbar. Dia turun dekat tengah-tengah orang ramai. Dia menjerit. Kita faham dah sepatah dua dia sebut tu. Yang menunjukkan ayah dia kemuk dia mati. Dia ketepuk ni, dia cabut tudung, dia ketuk dia punya kepala. Budaya tu masih ada di Mesir. Sebahagian tempat. Jadi haram perbuatan tersebut. Haram perbuatan tersebut. Okay. Terus wa yahramul jaz'u bi darbi sadri wa nashru sya'ri bi darbi sadri wa nashri sya'ri. Nashri sya'ri ni sebarkan rambut. Mana dia serabut tu, dia rambut dia tu dia apa tu? Hancurkan. Dia tak reda tu rambut dia jadi dia orang panggil apa? Dia buat gitu. Gitu. Tu nashr asy-sya'ri. Wa syaqqil jaib. Dia cabut dia punya, dia koyok dia punya jaib. Jaib ni kalau ikutnya ni lah. Kita punya apa ni? Allahumma salli ala Muhammad. Tak ingat habis bahasa Melayu. Kita punya tempat letak benda ni. Panggil apa ni? Bukan butang. Allahumma salli ala Muhammad. Jaib. Ni syaqul jaib. Dia koyok ni ataupun dia koyok baju dia. Tahrimat ni ala ra'si aw nahwi dhalik. Dia ambil tanah letak atas kepala. Pasir tak ada kepala sebab tak reda dengan ketentuan Allah Ta'ala. Haram dah tu. Ataupun dia tukar pakaian dia. Nak menunjukkan dia tu tak reda ke atas apa yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Jadi setiap orang tu akan matilah. Saya ke siapa-siapa semua akan mati. Ayah kita pun akan mati, mak kita pun akan mati. Semua akan mati. Selesai. Kemudian disunatkan bagi kaum kerabat yang dekat dan juga jiran-jiran untuk sediakan makanan bagi keluarga si mati pada hari kematian tersebut dan juga pada waktu malam. Dan sunat juga kita apa? Kita macam paksa sikit lah. Jadi kalau jiran kita ada ayah dia mati, kita buat makanan, kita hantar kat dia. Kita tanpa pun tak apa. Tanpa suruh hantar kat rumah sebelah. Nak kita bayar. Sunat begitu. Lepas tu kalau kita rapat sikit dengan dia, kita pesan, makanlah. Nanti sakit nanti apa semua, kita macam gesok sikit. Sebab orang mati ni, bila orang mati ayah ni, dia duk fikir kenangan dengan ayah dia, jadi tak makan lah. Akhir sekali dia pula sakit, dia pula mampu lah. Dia pula mati. Jadi kita gesok sikit. Yaluh ni pesan. Banyak kali supaya dia makan. Babul zakah kita berhentilah. Jadi nak baca malam ni pun boleh, tapi tak molek juga sebenarnya. Kita jadual tu tak jadi tetap kan. Okey, minggu depan kita baca babul zakah. Lepas tu kita baca minggu depan satu lagi tu babul siyam sekaligus ya. Babul zakah, babul siyam, dua kelas. Lepas tu 2 kelas terakhir babul hajj dan juga sedikit daripada perbahasan muamalat. Maka khatamlah kitab jadi 16, betul lah. Boleh? Jadi minggu depan kita baca. Jadi kalau terpanjang sikit minggu depan tu, kena sabar sikit lah. Kita nak habiskan juga bab zakat minggu depan. Minggu satu lagi kita nak habiskan juga bab puasa. Minggu satu lagi dan dua kelas yang terakhir tu bab haji dan juga bab muamalat. Lepas tu khatam kitab. Lepas tu terus kita masuk kepada perbahasan kitab Al-Yaqutun Nafis. Poket. Poket pun dah aku tak ingat dah. Dia bukan mesti poket lah, baju ke apa. Nak menunjukkan itu bengang, tak reda dengan ketentuan ilahi. Ada sebarang soalan? Kita start pukul 7.30, 8.30. Sejam lebih lah. Allah. Ada sebarang soalan tak berkait dengan solat jenazah ni? Solat jenazah ni dia macam solat biasa. Kalau solat biasa, kalau kita mendahului imam 2 rukun dengan sengaja batal. Ini pun sama. Kita mendahului imam dengan 2 takbir secara sengaja batal.
Batal. Kita mari lambat, jangan sebagai masbuk. Tak ada habis Fatihah, imam angkat takbir. Kita pun angkat takbir terus ikut imam. Ustaz, betulkah tuan rumah tak boleh sediakan makanan ketika tahlil? Yang boleh adalah orang lain bagi makan kat keluarga si mati, macam Salafi cakap. Dia sudut boleh tak boleh tu satu sudut. Dia nak sediakan tak ada masalah. Cuma dia jadi kurang adab lah. Kurang adab. Pada hari mati betul ni, pada hari mati betul. Sebab dia tengah sedih. Tak, bila tengah sedih tu takkan dia nak pergi dapur masak mi goreng, kuih tiaw untuk tetamu yang datang. Jadi tak sesuai lah. Jadi kalau kita ni ada common sense yang tinggi, tak, dan yang mati tu mungkin orang yang kaum kerabat kita juga. Yang tapi jauh lah, jauh. Tak, bila jauh ni kurang, kesan tu kurang sikit kepada diri kita. Kecuali kalau kita rapat semua dia. Tak, kita yang tempah makanan, suruh hantar situ. Orang yang datang makan daripada situ. Tak payahlah tuan rumah pula nak masak. Susahlah kawan tu. Tengah sedih. Bertambah sedih dia. Sedih sebab mati ayah, sedih sebab kena bully. Kena masak tu, masak ni. Adapun tahlil tidak ada masalah. Sebab dalam tahlil tu kita nak hukum bid'ah, kesesat. Kita tengok dalam tahlil tu apa? Baca Quran, zikir-zikir yang warid daripada baginda Nabi. Lepas tu bagi makan. Bagi makan tu satu tuntutan. Tak, jadi semua benda-benda baik. Kamu tak nak buat, kamu punya pasal lah. Tapi jangan nak bid'ahkan sana, bid'ahkan sini. Bosan dah isu-isu lagu ni, tak habis. Kecuali kena ingat lah, duit untuk beli makanan bukan duit si mayat. Duit untuk beli makanan tahlil tu bukan duit si mayat. Duit kita sebagai anak ni. Niat pahala untuk ayah kita. Niat pahala kita sedekah makanan. Niat pahala kita hidang orang makan. Niat pahala bacaan-bacaan semua untuk mak ayah kita. Yang tu boleh, tidak ada masalah. Okey. Satu lagi kita kena, semakin kita berumur ni kita kena apa? Kena bersikap dengan adil lah. Dia bukan masalah salafi tak salafi sekarang ni. Masalah betul tak betul. Ada salafi dia cakap betul, kita kena terima, tak boleh kita ingkar. Ada Asy'ariyah tapi sebut salah, kita kata salah. Walaupun kita tak post di Facebook nyatakan kita punya pendirian, tapi sekurang-kurang dalam hati kita tahu perkara tersebut. Tak semua Asy'ariyah ni, ustaz-ustaz Asy'ariyah ni memang betul-betul mantap dan tidak akan melakukan kesilapan. Tak. Dan tak semua pula ustaz Salafi ni jenis lo'lak. Ada yang jenis okey. Okey tu maksud dia dalam ilmu-ilmu tertentu kita boleh guna. Tapi ilmu akidah, kita nak berbeza pandangan, itu dah ada masalah. Malah memang kita dakwa kita lah yang lebih benar. Asy'ariyah ni pandangan jumhur ulama juga bersama Asy'ariyah. Cuma al-insaf itu sangat mahal lah. Sama ada dalam politik, dalam parti tak partinya, dalam bab mazhab sekalipun gitu. Ustaz, yang ada orang cakap air mata kita tak boleh kena muka si mayat takut menyeksa dia. Betul ke ustaz? Wallahu alam. Itu kena bawa dalil lah, dalil. Kalau tak bawa dalil, kita bawa nas daripada kitab. Kita nak tengok. Saya tak tahu. Nangis jatuh air mata ke si mayat dia azab. Tu kena tengok balik. Hatta kita jauhi kita pun tak. Sebahagian kita jauhi kita pun kita kena ada sedikit kajian lah. Kadang-kadang ada perkara-perkara yang terlepas pandang. Itu semua kita kena tengok balik. Tak semualah, dia tak semua tapi ada lah. Sebab tu budaya mentahqiq ataupun nak mengkritik. Tapi kritik dengan cara molek lah. Bukan maki hamun, tak tentu pasal. Bukan nak sebarkan aib orang, tak. Dalam kalangan orang Arab masyhur, sangat-sangat masyhur. Satu kitab dikritik. Dikritik tu maksud ditahqiq. Penulis ada buat kesilapan kat sini. Yang lebih tepat dah macam ni. Dalilnya ialah berdasarkan kitab ni. Itu biasa di negara Arab. Negara kita kurang sikit. Kawan saya cakap Imam Syafi'i juga Salafi. Dia claim belaka lah. Imam Abu Hasan
Al-Asy'ari pun dia kata salafi. Dia faham lagu ni, dia faham daripada sebahagian kalam-kalam Imam Abdul Hasan, mungkin juga Imam Syafi'i, yang menunjukkan atas makna tafwid. Tafwid ni maknanya contoh yad, yadullah fawqa aydihim, yad ni tangan. Dia faham daripada kalam Imam Syafi'i, kalam imam-imam yang lain. Imam Syafi'i isbatkan ataupun menyokong yad tu dengan makna yad. Imam Syafi'i tak sebut pun tangan, lafaz tangan tu tak sebut. Tak. Jadi lafaz tu sendiri kadang-kadang kita menjadi keliru lah. Disebut bagi Allah itu tangan. Bagi orang Ta'ala itu yad. Bagi orang Ta'ala itu yad bukan maksud yad tu tangan. Makna yad tu ialah yadullah fawqa aydihim tu ayat Quran tu. Jadi mereka terjemahkan dengan tangan. Lepas tu tangan bukan macam tangan manusia. Lepas tu mereka klaim ni ikut salafi pandangan mereka. Sebenarnya bukan tafwid dalam Asy'ariyah bukan begitu. Tafwid ni serah makna dan segala-galanya kepada Allah Ta'ala. Lafaz tu ada makna, cuma apakah makna dia kita serah pada Allah Ta'ala. Gitu. Dan memang kebanyakan ahli ilmu memang kalau tak silap lah disebutkan dalam kitab tafwid ni lebih baik lah untuk ahli ilmu. Macam kita yang belajar ni, kita ambil pandangan tafwid, tak payah takwil. Yad, iaitu yad, yadullah. Apakah makna? Adakah tangan? Adakah anggota? Kita sebut pertama sekali kita sucikan daripada persamaan dengan makhluk, maknanya bukan anggota, bukan dengan makna tangan dan sebagainya. Maknanya apa? Wallahu a'lam. Kita serah bulat-bulat kepada Allah Ta'ala. Itu yang lebih baik daripada kita takwil tangan tu dengan makna qudrah dan sebagainya. Itu untuk diri kita sebagai seorang yang belajar. Adapun untuk orang awam, bila kita nak mengajar, kita sebut yad dengan makna kekuatan dan sebagainya supaya mereka tak fikirlah. Bila sebut tangan, mereka fikir tangan. Ada berapa jari pula? Ada darah tak? Darah tu darah jenis apa? Macam-macam benda. Ya. Yang menjadi masalah kita dengan mereka ialah tafwid. Tafwid itu adakah tafwid dengan makna isbat lepas tu nafi? Isbat yad dengan makna tangan. Lepas tu nafi, tangan itu bukan macam tangan makhluk. Ataupun tafwid itu isbat lafaz. Yad, yad. Makna pertama, bukan jawarih, bukan anggota. Bukan juga perkara-perkara yang menyerupai makhluk. Dan maknanya apa? Maknanya kita serah pada Allah Ta'ala. Adakah makna yang kedua itu tafwid? Kita pegang pada makna kedua, mereka pegang pada makna yang pertama. Tapi saya ada kawan juga salafi ni, saya tanya dia. Yad tu, ialah kamu sebut yad. Kata Imam Ibn Taymiyah pun. Bila kita baca kitab Syekh Said Asri tu, yad tu disebut ala haqiqatiha. Yad tu ikut hakikat lurah. Yad ikut hakikat lurah ni. Tapi dalam masa yang sama, Imam Imam Ibn Taymiyah sendiri sebut, dia bukan berjuzuk-juzuk, dia bukan jawarih, bukan anggota. Jadi kita sendiri bingung dengan kalam Ibn Taymiyah yang dia macam-macam berbelik-belik sikit. Sebab tu kalam Ibn Taymiyah ni sebagai ulama kata tak ada tajsim. Antara Syekh Al-Buti, kalau tak silap saya lah, tak ada tajsim apa. Tapi Syekh Sa'id Fudah kata Ibn Taymiyah ni mujassim. Boleh tak? Itu. Boleh? Jadi tinggal lagi cara ta'amul lah dengan mukhalifin. Saya ada baca kitab Dr. Saif Asri tu, namanya At-Tafwidu Al-Qawlu Tamam fi Isbati Tafwid Madhaban Lissalafil Kiram. Bicara tentang tafwid. Jadi dalam tu dikritiklah pandangan Ibn Taymiyah apa semua. Saya baca kitab dulu dengan sahabat saya yang belajar di Saudi. Dia pun jenis terbuka lah. Bila kita bahas dia pun jawab, kita jawab balik. Jadi benda tu jadi lebih ilmiah lah. Sebab tu kita jangan lari dengan sahabat salafi kita. Duduk sekali, bincang sekali. Kadang-kadang dia pula datangkan syubhat kita pula jadi. Tak ada masalah, kita terus belajar. Jangan takut. Syubhat yang datang tu kita terus tanya orang, tanya tok guru tu.
Tu kita belajar. Nah, tu yang jadi masalah. Yang jadi masalah ialah yang kita tak nak sangat salafi ni sebab apa? Sekalipun sebahagian tokoh dia memang menafikan tajsim, tak menafikan anggota sebagainya, tapi anak buah ni lah. Bila kamu dah sebut tangan tapi bukan macam tangan Allah, tangan makhluk. Tak. Yang orang bawah ni kata dah kalau tangan lagu mana lagi? Ni lah. Sebab tu sampai keluar kitab A'dha'ullah. Lepas tu ada yang bagi tahu tangan ni apa tu berjisim. Dah kalau tangan mesti berjisim. Ada darah, ada tu, ada. Jadi kesan tu jadi tak comelnya. Kamu mungkin orang yang terpelajar, kamu pegang tangan tapi bukan anggota, bukan tu, bukan ni, tapi makna tangan. Jadi nak juga isbat makna tangan tu. Tapi bukan anggota, bukan berjuzuk, bukan berdarah, bukan berurat. Makna tak sama langsung dengan makhluk. Tu. Tapi kamu pegang lagu tu. Dah beza dah dengan kita. Kita tak terjemah tangan. Kita tak isbatkan langsung makna tangan tu. Kita sebut yad. Ada pun khilaf, aslinya ada khilaf. Boleh tak kita terjemah yad dengan tangan? Lepas tu kita nafikan segala jenis musyabahah dengan makhluk. Itu Allah Alam. Dengar Maulana Lutfi pun dia kata macam boleh. Ada pandangan jugalah. Tapi lepas penafian secara total dengan persamaan dengan makhluk. Jadi walaupun fahaman salafi bila dia terjemah begitu, dia okey orang atas tapi orang bawah-bawah je lah. Mari pula hentam Asy'ariyah. Tu tak kadar diri. Tu budak baru nak belajar lah tu nama dia. Kamu kenal tak Asy'ariyah ni siapa? Kamu nak khilaf boleh tapi kamu kena tahu dulu Asy'ariyah tu siapa. Jumhurul ummah. Kebanyakan umat ni bukan sekadar umat orang biasa penjual aiskrim, kerja cikgu tak. Ulama Asy'ariyah ni. Kebanyakan ulama mufassirun, fuqaha, muhaddisun Asy'ariyah. Jadi kamu jangan senang-senang. Kamu nak berkhilaf boleh tapi sabar dulu mulut tu. Kalau kamu nak kata kamu ada ulama kamu, Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Jauzi, Ibnu Qayyim apa semua. Nak banding dengan ulama belah ni jauh sangat jumlahnya. Kepakaran nak banding cuba banding. Memang belah ni pakar dalam bidang tertentu. Dah belah ni tak pakar. Ramai ni. Sama naik. Kalau nak kata sama naik. Malah jumlah sini ramai lagi. Kalau nak bincang kepakaran. Jadi lebih tenang, lebih huduk. Tu. Kita pun kena samalah bila kita nak kritik sana. Kena ingat pandangan-pandangan Syaikh Imam Ibn Qayyim, Imam Jauzi. Tu imam. Imam tu mana imam sungguh, alim sungguh. Golongan yang dipegang oleh salafi ni. Imam Ibn Taimiyah semua tu alim, ulama. Nak banding kita jauh. Sebab tu sekalipun berkhilaf, adab tu kena jaga. Kadang-kadang kita dengar salafi tu kadang pandangan peribadi dia, bukan pandangan ulama dia. Tu yang jadi mabuk tu. Tapi kalau ikut pandangan ulama dia, kalau contoh dia mendakwa mazhab Hambali, kadang-kadang dia sebut talqin haram, bid'ah. Mazhab Hambali pun kata boleh. Dah mana masalah kau ni? Kau guna mazhab dia. Pandangan peribadi. Kullu bid'atin dhalal hawa, kullu dhalalatin finnar. Sedangkan mazhab Hambali kata boleh. Sebab tu saya suka bila salafi belajar mazhab. Kita jangan dengki pula. Biar dia belajar mazhab. Sebab apa? Dia akan jadi makin perbezaan kita dengan dia semakin sikit semakin mengecil. Semakin mengecil bila dia belajar mazhab. Belajar mazhab Syafi'i ke mazhab lain ke, ikutlah. Daripada orang awam yang tak tentu hala dengar sepatah kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tak belajar mazhab, tak belajar tu, tak belajar ni, memang jadi ekstrim. Berbanding dengan seorang yang belajar mazhab dengan tekun. Walaupun dia pegang dengan pandangan salafi dia, maknanya dengan akidah yang dia pegang tu lah. Sekurang-kurangnya mazhab dia tak lari. Perbezaan dengan kita kurang. Semakin kurang lah. Sebab dia terima mazhab tu sebagai satu, maknanya bukan setiap orang boleh ijtihad. Itulah masalahnya. Khairlah insya-Allah. Okey, cukup sekali satu. Okey, nanti kita jumpa lagi lah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.